Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 22 Februari 2023. Kita mulakan ke berita utama. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan peletakan jawatan Wan Saiful Wan Jan sebagai Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu berkuat kuasa hari ini. Ia susulan selepas Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu mengumumkan hasratnya untuk berundur daripada jawatan tersebut. Bagaimanapun, beliau akan kekal sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi parti itu. Semalam, Wan Saiful mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan menerima hampir 7 juta ringgit bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan projek berkaitan lebuh raya daripada kerajaan Malaysia. Sementara itu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad didakwa lagi di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 2 pertuduhan menerima suapan 4.1 juta ringgit berkaitan program Jana Ekonomi Permekasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa China Wibawa hari ini. Adam Radlan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozila Saleh. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menerima suapan wang 2 juta ringgit daripada seorang individu serta 2.1 juta daripada seorang pengarah urusan syarikat yang masing-masing bernilai 141 juta ringgit dan 47.8 juta ringgit. Pendakwaan bagi 2 pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama. Mahkamah kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 14 April depan. Saya mangsa politik balas dendam. Itu jawapan bekas Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sheikh Saddiq Syed Abdul Rahman berhubung perbicaraan kes beliau di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ujarnya, beliau didakwa kerana enggan menyokong Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen MUA itu menegaskan beliau tidak bersalah dan bukti telah disembunyikan daripadanya. Presiden muda itu membuat pembelaan atas tuduhan bersubahat dalam Pecah Amanah Jenayah CBT, penyelewengan aset dan pengubahan wang haram berhubung dana berjumlah 1.2 juta ringgit yang dikaitkan dengan Pemuda Bersatu. Ketika soal balas oleh peguamnya Haijan Omar hari ini, Sheikh Saddiq juga mendakwa seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahunya dia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika menyokong Muhyiddin. Sheikh Saddiq turut disoal mengenai pertuduhan CBT sebanyak 1 juta ringgit dan penyelewengan 120,000 ringgit. Mengenai pertuduhan CBT, beliau berkata tiada peruntukan dalam Perlembagaan Bersatu bahawa beliau mesti mendapat kelulusan majlis tertinggi untuk menggunakan dana. Mengenai dakwaan penyelewengan RM120,000, beliau berkata wang itu diperolehi daripada 2 projek mengumpul dana diadakan di MUA dan Ampang pada 2018. Ahli Parlimen Bra Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar kepada yang layak. Katanya mengambil contoh individu bergaji RM2,000 sebulan selepas 10 tahun jumlah simpanan mencecah RM50,000 dan tidak akan habis jika dikeluarkan sedikit. Kenyataan beliau disambut Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman yang menegaskan impak pengeluaran KWSP secara bersasar sangat besar kepada pemulihan ekonomi dan dapat membantu golongan rentan. Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. D. Zulkifli Ahmad turut menyatakan kerajaan perlu membenarkan pengeluaran itu untuk membantu rakyat yang terkesan. Dalam perkembangan sama, Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan seperti mana dijanjikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini bahawa terdapat kaedah lain untuk membantu kumpulan ini. Tambahnya, tahap simpanan ahli KWSP telah menyusut dengan ketara akibat 4 pengeluaran sebelum ini. 3 remaja didakwa di Mahkamah Magistrate Bahau hari ini atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak berusia 12 tahun di sebuah hotel pada hujung bulan lalu. Seorang daripada tertuduh yang berusia 16 tahun dituduh di bawah Seksyen 376-2-D
kanun kesesaan, manakala dua lagi berusia 17 dan 14 tahun yang dibaca pertuduhan secara bersama telah dituduh di bawah Seksyen 375B Kanun Kesesaan. Kesemua mereka membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Syazwani Ishak berdasarkan pertuduhan tertuduh yang berusia 16 tahun pada 29 Januari lalu di dalam sebuah hotel di daerah ini telah merogol mangsa tanpa kerelaannya. Bagi pertuduhan bersama, remaja berusia 17 dan 14 tahun pada 28 Januari lalu secara berkumpulan telah merogol mangsa. Dengan itu, kedua-duanya telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 375B Kanun Kesesaan dan boleh dihukum penjara tidak melebihi tempoh 30 tahun. Magistrat kemudiannya menetapkan jaminan sebanyak RM6,000 bagi setiap tertuduh dan kes disebut semula pada 22 Mac ini. Anak kambing makan apa? Rumput. Anak harimau makan apa? Daging. Anak kucing makan apa? Power Cat. Hai pecinta kucing, perkenalkan Power Cat, formula anak kucing sesuai untuk anak kucing agar membesar dengan sihat dan kuat. Kucingku comel, bulunya lebat, selalu sihat kerana Power Cat. Memberi kucing kekuatan untuk selalu sihat dan gembira. Kita kembali lagi. Pembinaan hotel 44 tingkat dipercayai menjadi punca kerosakan berhampiran landasan stesen transit aliran ringan LRT Bandaraya sehingga menjejaskan perkhidmatan itu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberitahu projek berkenaan turut tidak mendapatkan kelulusan daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Jelasnya, hasil siasatan menunjukkan kerosakan pada 3 struktur viaduk dan pier diakibatkan pergerakan tanah yang dipercayai daripada kerja-kerja di tapak pembinaan tersebut. Sehubungan itu, beliau berkata prasarana dalam proses melantik kontraktor bagi menjalankan kerja-kerja baik pulih yang akan bermula pada awal bulan depan dan dijangka mengambil masa sehingga 7 bulan. Kesal dengan apa yang berlaku, Anthony berkata pihaknya mengambil serius perkara tersebut berikutan memberi kesan kritikal kepada penumpang dan tidak menolak kemungkinan tindakan undang-undang juga akan diambil termasuk membuat tuntutan dari segi kos. Pencukaian ke atas produk vape boleh dilaksanakan selepas Kementerian Kesihatan KKM selesai meneliti isu perundangan berkaitan bahan tersebut. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chin Kiong berkata, KKM sedang meneliti perundangan tersebut dan mungkin akan diumumkan dalam Belanjawan 2023. Pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini, Sim turut menekankan kerajaan komited dalam mempertingkatkan lagi usaha membanteras penyeludupan rokok serta minuman keras bagi mengekang ketirisan hasil dan menumpaskan sindiket jenayah tersebut. Menurutnya, pelbagai kaedah kawalan dan penguatkuasaan telah dilaksanakan bagi menangani isu tersebut, antaranya menghadkan aktiviti transshipment, pemindahan kapal, rokok kepada pelabuhan tertentu sahaja, membenarkan penggunaan kontena yang berstandard ISO serta melarang penggunaan bot-bot kecil termasuk bot jenis kumpir. Kita beralih ke berita dunia. Selepas hampir 3 minggu dilanda gempa bumi kuat, rakyat Turki dan Syria kini terus hidup dalam ketakutan. Ini susulan gempa yang masih melanda di beberapa bahagian di negara itu. Terbaru gempa bumi bermagnitud 6.4 yang berlaku pada Isnin lalu turut memberi cabaran bukan sahaja kepada penduduk tetapi sukarelawan yang kini berada di sana dalam menyalurkan bantuan. Bersama wartawan utusan Malaysia Muhammad Hafiz Yusof Bakri yang kini berada di daerah Gaziantep, Turki. Majoriti penduduk dekat sini, diorang trauma dan cemas kalau berlaku gempa walaupun dalam skala yang kecil. Sekarang ni, buat masa sekarang, banyak kerja-kerja operasi lebih kepada untuk membersihkan sisa runtuhan. Untuk kerja-kerja menyelamat, banyak pasukan menyelamat sama ada di seluruh dunia dah tak ada. Yang mana fasa kecemasan ini kita tumpukan kepada search and rescue, menyelamatkan dan mencari dan menyelamatkan
kemudian kita tengoklah keperluan asas yang mereka perlukan ketika itu, maksudnya mereka-mereka yang kehilangan tempat tinggal, kita akan berikan kepada mereka kemah-kemah untuk sebahagian dari mereka lah, terutamanya di Syria. Pasal di Turki ni AFAD melalui agensi kita kata yang membantu bahagian bencana ini, mereka dah uruskan hampir 90%. Berita ekonomi. Syarikat pengeluar makanan terkemuka Adami Consumer Industry Sendian Berhad, bukanlah nama asing buat rakyat Malaysia. Telah menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi dan mendapat pengiktirafan halal oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Adabi berjaya menjadi pilihan orang ramai. 39 tahun beroperasi, kini Adabi meluaskan empayar mereka dengan pembukaan kilang pembuatan makanan dalam tin dan sos baharu di Rawang, di samping mendapat pengiktirafan Hazard Analysis Critical Control Point. So, untuk tahun ini salah satu cabaran adalah untuk mengekalkan harga yang reasonable untuk jadi customer. Cik Aziz cakap kenaikan bahan mentah sangat ketara pada tahun ini, tahun lepas. So, cabaran kami adalah untuk mengeluarkan produk dengan kos yang terbaik supaya kami dapat menjual dengan harga yang terbaik dan supaya tak mahal. Itu salah satu cabaran kami internally. Untuk externally adalah macam mana kita nak bawa company ni ke peringkat regional dan global. Sebab Adabi sendiri sudah, semua orang kat Malaysia sudah tahu brand Adabi. Tapi macam mana kita nak bawa brand Adabi ni ke negara ASEAN, ke negara Eropah dan Amerika Syarikat. Macam mana kita nak buat produk yang diterima oleh rakyat di negara tersebut. Itu cabaran untuk keluaran. Cabaran ketiga saya boleh fikirkan adalah macam mana kumpulan Adabi ini akan terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk yang menarik. Seperti anda tahu, Adabi memang banyak produk. Link di website ada, memanglah semua produk dah ada. So setiap hari kami berfikir macam mana kami mahu mengeluarkan produk yang lebih menarik, yang pengguna akan terkejut. Wow, kami keluar, macam mana Adabi boleh fikir. Kita ke berita seterusnya. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan kerajaan kekal untuk tidak memperkenalkan semula pelaksanaan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST pada Belanjawan 2023. Kata ahli Parlimen Pontian itu, beliau mengakui pelaksanaan sistem cukai itu mampu mengurangkan kegiatan ekonomi gelap sehingga 30% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Selain itu, Malaysia merekodkan hasil mencecah 60 bilion ringgit daripada pelaksanaan GST. Jelas Ahmad, setakat ini dianggarkan 170 daripada 194 buah negara di dunia telah melaksanakan GST. GST pada kadar 6% telah diperkenalkan pada 2015 sebelum ia dimansuhkan pada 2018. Kita ke berita sukan. Piala Sumbangsi bakal membuka tirai dengan menyaksikan juara Liga Super Malaysia 2022 Johor Darul Takzim bertemu dengan naib juara Liga Super 2022 Terengganu FC. Perlawanan Jumaat ini yang bertempat di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor dikira sebagai aksi pertama Liga Super buat kedua-dua pasukan. Skuad penyu dilihat semakin serasi dan bersedia bertemu dengan juara gegasi Liga Malaysia tersebut selepas menjalani latihan selama hampir 3 bulan bersama selain berazam untuk merangkul trofi pertama pada musim ini. Dalam perkembangan lain, pemilik skuad Harimau Selatan Tunku Ismail Sultan Ibrahim memilih untuk menjadi lebih realistik dengan menyasarkan pasukannya dapat mara sekurang-kurangnya ke suku akhir bagi saingan Piala FA dan juga Piala Malaysia. JDT dilihat berada pada tahap terbaik ketika ini walaupun kedua-dua pasukan dilihat mempunyai peluang yang sama rata bagi perlawanan yang bakal berlangsung pada malam tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 23 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.